Assalamualaikum, apa khabar anda semua pada hari ini? Bertemu lagi dengan saya Fahrin Ahmad di dalam Respon. Ingat, kemelut jangan kalut, buntu jangan terburu, masalah kita jadikan peluang. Anda boleh hantarkan email anda ke bisik@respon.my ataupun hubungi kami di talian 03-2288-7870 ataupun 7792. Baiklah, seperti biasa kita akan membincangkan macam-macam topik dalam Respon ni. Dan hari ini saya pastinya sangat menarik kepada mereka yang suka melancong, suka mengembara, tak kira lah berseorangan ke kumpulan bersama keluarga, kerana hari ini kita akan dapat banyak tips mengenai melancong. Tapi yang menariknya tentang kita mengembara atau melancong ni, hari ini tajuk kita adalah Lone Ranger. Kenapa Lone Ranger dikaitkan dengan melancong dan mengembara ni? Pasal kali ini kita akan berkongsi pengalaman, berkongsi tips-tips dengan seseorang yang memang pernah ataupun gemar mengembara seorang diri. Jadi macam-macam tips ataupun panduan yang kita perlu tahu terutamanya sebenarnya. Baiklah, jadi kita perkenalkan tetamu kita, Encik Muhammad Nazrin Abu Bakar ya. Encik Muhammad Nazrin sebenarnya adalah seorang pegawai pemasaran di Real Adventure Gear Sedan Berhad. Real Adventure Gear ni sebuah syarikat yang buat apa dia sebenarnya? Membekalkan peralatan perkemahan. Lagi apa lagi Cik Nazrin? Kami bekalkan peralatan mendaki, perkemahan dan semua yang berkaitan dengan rekreasi dan kembara. Rekreasi dan kembara. Jadi memang betul layak lah ni. Orang ni nak membincangkan topik kita pada ni, Lone Ranger ni. Lone Ranger pasal seorang kan. Seorang berjalan-jalan, bawa diri ke? Tak ada gurau je. Okey, baik. Sebenarnya bila mengembara seorang diri ni, saya rasa banyak ilmu ataupun panduan kita kena ada, kita kena tahu. Terutama keselamatan, birokrasi dan sebagainya. Jadi pertama sekali, kalau persiapan untuk mengembara seorang diri ni, apa yang perlu ni sebenarnya Cik Nazrin? Kalau dari segi persiapan tu, saya boleh bahagikan beberapa bahagian lah. Yang pertama, mentally kita sendiri, persiapan mental kita kena kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang tu. Pasal bila melancong macam ni jauh berbeza daripada melancong beramai-ramai. Okey. Pasal apa-apa hal semua kena tanggung sendiri. Apa-apa kena tanggung sendiri, keputusan semua kena buat sendiri. Ya, betul. Okay. Dan yang kedua dari segi fizikal kita, dari segi kesihatan kita, kita kena pastikan semua dalam keadaan terbaik lah. Dan kemudian maklumat-maklumat tentang negara atau negeri yang kita nak lawati tu, kita perlu dapatkan dulu sama ada daripada internet ataupun di risalah-risalah pelancongan yang boleh kita dapat daripada travel agent, daripada kedutaan negara yang kita nak pergi tu, dan juga daripada rakan-rakan. Macam saya selalu berhubung dengan rakan-rakan network traveller yang ada di internet. Jadi saya dapatkan info-info tu melalui diorang sebelum saya pergi ke sana. Dan kemudian dari segi keselamatan pula, kita kena kalau boleh sediakan satu rancangan perjalanan kita yang lebih kurang rangka lah kan, pasal itu akan diubah mengikut keadaan. Jadi kita simpan itu satu untuk kita serahkan kepada keluarga kita, kan, sekiranya berlaku apa-apa senang untuk mereka rujuk. Dan juga perlu juga, saya rasa saya sarankan agar kita maklumkan kepada apabila kita tiba di negara yang tersebut, kita sediakan itinerary itu kepada kedutaan Malaysia di negara tersebut. Maknanya kita sampai, macam nak cari kedutaan kita maklumat tu kita boleh dapatkan daripada Tourism Malaysia pun boleh. Saya orang Malaysia, saya dah sampai sini, ni dah cerita saya. Jadi dia tahulah ada kita kat sana tu. Ya, betul. Kadang-kadang berlaku macam gempa bumi. Kalau lebih teruk lagi peperangan, yang tu kan. Jadi kedutaan perlu ada database rakyat Malaysia yang berada di negara tersebut. Okey. Jadi senang untuk dia dia maklumkan dan bawa kita balik sebenarnya. Okey, baik. Jadi sebenarnya ramai tak tahu, kadang-kadang orang pergi melancong, dia melancong je. Tak adalah dia cerita pada kedutaan ke apa, dia tahu dia selamat je. Tapi sebenarnya banyak sebenarnya yang panduan yang perlu kita dapat lagi. Okey, satu lagi. Kenapa ataupun apakah menariknya ataupun kelebihan pro dan kontra ni lah melancong seorang diri ni? Bagi saya melancong seorang diri ini satu cabaran kepada diri kita sendirilah. Sebenarnya peluang kita untuk
lebih mengenali negara atau negeri yang kita lawati tu, dan juga perkenalan dengan orang-orang di situ lebih tinggi daripada apabila kita melancong dengan kumpulan. Betul. Jadi boleh melancong kumpulan ni, banyak kita fokus kepada kumpulan kita dan kepada lokasi yang kita nak lawat. Tapi apabila melancong sendiri, kita perlu cari teman. Kita perlu rujuk, kan? Kita perlu tanya kepada orang sekeliling. Tak ada pilihan, kena cari juga, tanya pilihan, kan. Jadi cabaran dia tu lebih, dan keseronokan tu pun lebih bila kita kenal lebih ramai orang. Jadi dan kemudian kita tak terikat. Tak terikat maksud saya dari segi jadual perjalanan. Bila kita rasa kita nak tinggal di satu tempat lebih lama, kita rasa seronok, kita boleh tinggal lebih lama. Bila kita rasa kita nak bergerak, kita boleh bergerak. Tak adalah nak tanya ke apa, kita rasa nak pergi mana, kita pergi je Keputusan semuanya kat tangan kita. Okey, baik. Okey, seterusnya pasal macam kita nak tahu negara-negara tersebut, kita mestilah ada satu plan kan untuk pelancong kita. Jadi macam mana pula kita nak tahu birokrasi, kerenan birokrasi di sebuah negara? Yang ini perlukan visa, yang ini tak, nak masuk ke sini apa. Macam mana nak dapatkan maklumat-maklumat tu semua? Persediaan tu. Sebaik-baiknya kita dapatkan maklumat tu, kita boleh hubungi terus kepada Tourism Malaysia, ataupun saya banyak menggunakan internet sebagai sumber maklumat saya lah. Dan kalau saya kurang pasti, saya akan hubungi Tourism untuk tanyakan, sebab setiap negara tu dia punya peraturan tu berbeza. Ada separuh negara tak memerlukan visa. Seperti Commonwealth countries, kalau bawah 2 minggu tak perlukan visa. Contoh kalau Asian countries pun ada perjanjian yang kita tak perlukan visa untuk pergi ke mana-mana di Asian countries. Jadi bergantung pada negara yang kita nak lawati tu. Jadi kita perlu dapatkan maklumat dulu. Okey, baik. Tapi kadang kita selalu ternampak orang-orang istilah backpackers ni. Istilah backpacker macam dia ni pergi melancong main Kedah je kan. Kadang dia sampai kat situlah dia baru tentukan hotel, dia tentukan segala-galanya. Jadi itu yang sebaik-baiknya ke, lebih mencabar, atau bagaimana pengalaman yang sedemikian? Sebenarnya itulah yang lebih mencabar, tapi kebiasaan bagi saya, tempat pertama yang saya akan sampai, saya akan book dulu hotel. Sampai book hotel? Saya akan book daripada Malaysia. Dari Malaysia. Saya book supaya saya takkan buang masa saya. Biasanya kalau saya pernah juga tak book, tapi bila saya sampai sana, jadi banyak masa saya buang untuk cari hotel yang ni. Dan kemudian saya akan lebih kurang setengah hari kita akan buang masa cari tempat tinggal saja. Jadi selalunya sampai itu saya ambil hotel dulu, kemudian hari kedua, hari ketiga dan seterusnya barulah saya cari hotel yang termurah dan yang sesuai dengan bajet. Jadi memang lebih tinggi hari pertama tu, tapi tak apa, lepas tu kita akan jadi mudah. Kalau tidak, tidurlah tepi jalan. Halau orang tahu. Okey, baik. Seperti biasa, kita ada Cik Res untuk berkata-kata tentang topik kita. Silakan Cik Res dalam kursi respon. Ingin melancong seorang diri tetapi takut untuk membuat keputusan? Jika anda betul-betul inginkan percutian ke destinasi tertentu, teruskan sahaja hajat anda tu. Melancong seorang diri boleh membina keyakinan diri dan menjadikan kita lebih bersedia untuk menghadapi cabaran yang tidak dijangka. Dan kalau rindukan keluarga di tanah air, pergi sahaja ke kafe internet yang berdekatan. Cik Res, betul lah Cik Res. Memang kalau kat mana pun ada internet. Jadi internet ni sebahagian daripada cara kita nak dapatkan panduan, nak dapatkan tips dan juga berhubung dengan keluarga kita di tanah air. Okey, seterusnya kita kembali bersama dengan Cik Nazrin. Cik Nazrin, pengalaman yang saya dengar banyak yang menariknya pergi ke Hawaii. Bila tu pergi tu? Saya pergi dalam tahun 2007. Okey, kita nak tahu sebenarnya, kita tahu di sebuah negara ini di Amerika Syarikat kan, banyak kerenah birokrasi dan sebagainya, tapi satu negara yang menarik lah kita nak pergi melawat. Okey, ceritakan pengalaman dah kat sana. Pengalaman pahit, manis. Yang pahit sikit tu kita nak dengar tu. Yang pahit dulu ke yang manis? Mana-mana boleh. Okey, pengalaman pahit tu, nak kata pahit tu tak ada lah. Bagi saya setiap pengalaman tu berguna. Okey. Jadi bagi yang dah biasa mencuba melancong sendirian ni, sebenarnya yang penting sekali peraturan negara tu kita kena ambil tahu kan. Macam saya, yang pertama sekali saya terlupa yang memandu di sana sebenarnya di lane belah kanan, berbeza dengan negara kita di belah kiri. Betul. Jadi apabila saya dah sewa kereta di Hawaii, ada banyak syarikat yang menyewakan kereta. Jadi keluar saja daripada syarikat tersebut, saya dah masuk ke lane kiri macam di Malaysia. Jadi tak sampai 1 minit saya telah ditahan oleh polis. Tak sampai 1 minit pantas pantas. Kebetulan agaknya dia ada di belakang. Jadi dan kemudian, tapi yang bagusnya polis pelancongan mereka begitu bekerjasama lah.
Dia tanya sama ada saya punya masalah ke apa. Saya kata saya tak biasa lagi sebenarnya kan. Dalam keadaan hujan macam tu, kereta pun saya pening tengok lane kiri kanan kan. Jadi mereka